Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, alhamdulillah, syukur kepada Ilahi selepas 2 minggu kita menjalani cuti pertengahan tahun. So, minggu ni kita akan resume kita punya kelas kita. So, di mana pada kelas yang lepas, sekiranya kamu masih lagi ingat, kita telah pun memasuki bab baru iaitu bab 6 iaitu sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. So, di mana pada kelas yang pertama kita telah pun melihat jenis-jenis sokongan yang ada pada haiwan, iaitu kita ada rangka dalam dan juga rangka luar. Dan kita juga ada rangka hidrostatik. Alright, so pada yang akan lepas saya telah pun membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan rangka dalam dan juga rangka luar dan juga berkenaan dengan graf pertumbuhan. So graf pertumbuhan yang melibatkan mostly saiz rangka luar. Di mana rangka luar dia akan menunjukkan pertumbuhan, di mana grafnya adalah graf tangga. Graf tangga, dan setiap tangga ni semua dia ada peringkat-peringkatnya pada peringkat telur hinggalah kepada peringkat dewasa. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 peringkat nimfa. Peringkat pertengahan. Di mana dalam setiap peringkat nimfa ini, daripada peringkat pertama hingga peringkat yang kedua dan seterusnya, akan ada satu proses dipanggil proses ekdisis, iaitu proses penyalinan kulit oleh nimfa tersebut sehinggalah ianya menjadi dewasa. Ini ialah tumbuhan ataupun haiwan yang mempunyai rangka luar lah. Contohnya seperti serangga, ataupun mungkin seperti udang, ataupun lobster dan sebagainya. Yang mempunyai rangka yang di luar. Manakala untuk haiwan yang mempunyai rangka dalam, graf pertumbuhannya menunjukkan bentuk sigmoid. Graf berbentuk sigmoid yang kamu nampak kat sini lah. So ini ialah graf pertumbuhan bagi haiwan yang berangka dalam. Seperti kita lah, manusia dan juga haiwan-haiwan mamalia yang lain. So ini yang kita telah berbincangkan pada kelas yang lepas. So hari ini kita akan tengok kepada rangka hidrostatik. So bagaimana hari ini kita melihat haiwan-haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik ini bergerak. So contoh-contoh haiwan yang mempunyai rangka hidrostatik ini seperti cacing ataupun lintah. Basically haiwan yang lembut lah, yang kamu selalu macam gelap macam kan, macam cacing, lintah dan sebagainya lah. Di mana kalau kamu tengok dia bergerak tu, dia bukannya macam haiwan yang lain. Haiwan ni dia lembut. Dia tak keras. Dia tak keras macam ketam. Dan dia juga tidak mempunyai tulang yang keras di dalamnya seperti kita manusia. So basically rangka hidrostatik ini dalamnya ada bendalir yang akan menghasilkan satu tekanan. Tekanan hidrostatik yang akan mengekalkan bentuk bagi haiwan tersebut. So hari ini kita tengok bagaimana rangka hidrostatik ini membantu dalam pergerakan haiwan tersebut. So ini ialah contoh keratan bagi seekor cacing. So dalam badan cacing ini dia ada beberapa jenis otot. Basically ada 2 jenis otot, iaitu otot membujur dan juga otot lingkar. Di mana otot membujur dalam, otot lingkar ni berada di luar. Dia bergantung kepada susunan otot-ototnya bagaimana otot membujur dan juga otot lingkar. Kemudian dalamnya kita tengok dalam badan cacing ni adanya rongga badan yang berisi bendalir. So dalam badan cacing ni dia mesti ada rongga kosong yang berisi dengan bendalir. So itulah yang menjadi rangka hidrostatiknya. Dan daripada dalam dia pergi mengunjur ke luar ini ada satu bulu-bulu halus yang agak keras, yang kejor, dipanggil sebagai keta. K-K-E-T-A, keta, yang akan membantu dalam pergerakan haiwan tersebut. So bagaimana cacing ini bergerak? So cacing tanah contohnya mempunyai rangka hidrostatik, iaitu ruang badannya dipenuhi dengan bendalir. So cacing tanah dia bergerak di atas tanah dengan bantuan keta. So cacing tanah ini dia akan bergerak di atas permukaan tanah dengan bantuan keta, iaitu bulu kejor yang terdapat pada bahagian sisi badannya. So di setiap sisi badan cacing tanah adanya keta yang akan membantu dalam proses pergerakan cacing tersebut. Dan terdapat juga 2 jenis otot yang terdapat pada dinding cacing tersebut, iaitu otot lingkar dan juga otot membujur. So otot lingkar di luar, otot membujur di dalam. Alright. So
Otot-otot pada cacing tanah ini juga bertindak secara berantagonis ataupun secara berlawanan. So berarti kat sini jika cacing tanah ini ingin bergerak, okey. So kedua-dua otot ini dia akan mengecut dan mengendur secara berlawanan. Okey, berarti kalau otot membujur mengecut, otot lingkar akan mengecut. Okey, kalau otot membujur mengecut, otot lingkar akan mengendur. So ia akan bertindak balas secara antagonis ataupun secara berlawanan. Okey. So apabila otot lingkar mengecut, apabila otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, ianya akan menyebabkan badan cacing menjadi nipis dan memanjang. Okey. So bila otot lingkar iaitu otot yang berada di luar itu mengecut ataupun kontrak dan otot membujur di dalamnya mengendur ataupun relax, maka badan cacing tersebut akan menjadi nipis dan memanjang. Okay, so kalau kamu tengok pergerakan cacing tanah ataupun lintah, okay, kamu akan dapati ada bahagian segmen badannya yang nipis dan memanjang, ada yang tebal dan memendek. Okay, ini semua disebabkan oleh pengecutan dan juga pengenduran otot-otot lingkar dan juga otot membujur. Okay, so bila otot lingkar itu mengecut, otot bujur mengendur, dia akan menyebabkan badan cacing tersebut menipis dan memanjang seperti ini. Okey. Dan pada masa yang sama juga apabila otot lingkar mengendur, okey, otot lingkar mengendur dan otot membujur itu mengecut. Okey. So bila otot lingkar kontrak, otot bujur itu relax, okey, dia akan menghasilkan badan cacing tersebut menjadi tebal dan pendek. Okey. So benda ini berlaku serentak. Okey, dia berlaku pada serentak bersegmen. Okey, so dekat depan kita tengok kalau segmen depan ini sekarang ni dia memendek dan juga menebal, berarti otot lingkar sedang relax. Okey, otot bujur sedang kontrak. Okey, dan pada masa sama juga segmen-segmen yang lain mungkin mengalami the opposite punya reaction. Okey, kalau depan sini kita tengok dia pendek dan juga menebal, belakangnya sini kita tengok panjang dan menipis, berarti otot lingkar kontrak, otot bujur relax. Okey. So benda ini berlaku serentak pada setiap segmen badan cacing tersebut. Okey. So benda ini berlaku secara antagonis. Okey. Dan ketak ini akan membantu dalam pergerakan cacing tersebut. So bila ketak ini dia macam hook. Okey, dia macam kasut lah apa semua tu. So dia yang akan bila dia sentuh pada tanah, dia akan menarik cacing tersebut pergilah ke bahagian hadapan. Okey, so dia yang berlaku sekiranya pada waktu di mana otot lingkar sedang relax. Okey, bila otot lingkar relax, otot bujur tu kontrak, ketak ini akan berada di atas permukaan tanah. Dan pada masa sama, apabila otot lingkar mengecut dan otot bujur itu relax, so ketak ini akan menarik, akan menarik badan cacing ini ke hadapan. Okey, so sini dikatakan bahawa tindakan otot apabila otot lingkar semua. Okey, so tindakan otot lingkar dan juga otot membujur secara berantagonis ini akan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan cacing. Okey. So apabila badan cacing menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badannya ke belakang badan. So bila bila otot bila badan cacing ini dia menipis dan memanjang, bendalir ini akan dipindahkan ke belakang, okey, disebabkan oleh tekanan hidrostatik yang wujud. Okey. So apa pula yang terjadi kepada cecair tersebut apabila badan cacing ini menebal dan memendek? Cecair badan akan dipindahkan ke bahagian memendek ini oleh tekanan hidrostatik dan menyebabkan bahagian belakang cacing ditarik ke hadapan seperti yang ditunjukkan. So, bila cecair dalam badan ini dipindahkan ke belakang, okey, disebabkan oleh segmen badan ini yang menipis dan memanjang, tekanan hidrostatik di belakang ini juga akan membantu menolak, badannya ke hadapan. So dia ada satu sifat yang berlawanan. Okey. So inilah bagaimana cacing tanah bergerak. Dan benda ini berlaku secara serentak, okey, tanpa henti selagi mana ianya bergerak. Okey. So kat sini kamu akan tengok kat sini cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan juga otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior ke bahagian posterior.
So apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing ini akan memendek dan menebal. Okay, keta pada segmen ini akan mencengkam tanah. Okay. So pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada badan cacing akan memanjang dan menipis. Memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar pada segmen ini mengecut dan otot membujur mengendur. Keta pada segmen ini akan melepaskan cengkaman tersebut dan membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke hadapan. Okey. So pergerakan cacing tanah ini dia akan dibantu oleh dua faktor. Faktor pertama ialah cengkaman keta pada tanah. Okey, semasa badannya menipis, semasa badannya menebal dan memendek ketika ini. Okey. So bila dia mengecut, otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, dia akan menyebabkan segmen badan ini mula menipis dan memanjang dan akan melepaskan keta yang pada asalnya berada pada permukaan tanah ini, yang mencengkam tanah ini akan dilepaskan. Dia akan dilepaskan. So bila dia melepaskan cengkaman ini, dia akan membenarkan cacing ini bergerak ke hadapan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah tekanan hidrostatik yang dipindahkan daripada depan ke belakang ini. So bila segmen ini mengecut, bila segmen ini mengecut, otot lingkarnya memanjang dan menipis, benda ni akan bergerak ke belakang. Dia akan menghasilkan tekanan hidrostatik di belakang ini dan menolak badan cacing ini ke hadapan. So inilah dua faktor, iaitu faktor tekanan hidrostatik dan juga faktor cengkaman keta pada tanah. So kedua-dua ini akan bertindak secara serentak dan akan menggerakkan cacing ini ke anterior. Anterior ialah hadapan, posterior ialah belakang. Okey, so inilah bagaimana rangka hidrostatik membantu dalam pergerakan haiwan-haiwan tersebut. Okey. Alright. Okey. So itu tentang pergerakan. Okey. Rangka hidrostatik dan juga bagaimana ianya membantu dalam pergerakan haiwan-haiwan seperti cacing, tanah dan juga lintar dan sebagainya. Okey. So hubungan kait di antara tekanan hidrostatik dan juga cengkaman keta pada tanah itu membantu dalam pergerakan haiwan tersebut ke hadapan. Okey. So hari ini kita tengok pada fungsi rangka bagi haiwan. Okey. So sebagaimana yang kamu tahu, kita ni haiwan ada banyak jenis. Okey, kita ada haiwan vertebrata dan juga haiwan invertebrata. Okey. So haiwan vertebrata ni ada banyak, ada mamalia, ada reptilia, amfibia, okey, dan sebagainya. Okey. So tengok pada rangka dalam bagi haiwan. So ini adalah fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, so kita ada haiwan vertebrata darat, okey, haiwan vertebrata yang hidup di laut ataupun di akuatik, okey, burung. Alright. So, apakah fungsi rangka dalam bagi haiwan-haiwan tersebut? Okey, contoh kita tengok kepada haiwan vertebrata darat. Okey. So kat sini dia kata haiwan ini memerlukan rangka yang kuat dan tegak. Okey, rangka yang kuat dan tegak untuk menyokong badan. Okey. So haiwan-haiwan ini terutamanya gajah lah, okey, mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badannya. Okey. So berat badan vertebrata darat disokong terutamanya oleh lengkungan pektoral dan juga lengkungan pelvis. So dekat buku kamu tu kamu akan tengoklah dia ada label lengkungan pektoral. Okey, kat sini macam kita bahu lah. Okey, ni kita punya pektoral kita. Okey, saya akan ada nantilah. Okey, so ni adalah lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis di bahagian bawah tu. Okey, di bahagian kemaluan tu. Okey, itu adalah lengkungan pelvis. Okey, so sokongan ataupun berat badan bagi haiwan vertebrata darat disokong oleh lengkungan pektoral dan juga lengkungan pelvisnya. Okey, basically yang attach pada kaki haiwan tersebut. Okey, kaki hadapan attach pada lengkungan pektoral, kaki belakang attach pada lengkungan pelvis. So ini ialah lengkungan yang akan support berat badan haiwan tersebut. Berarti kalau gajah sebabkan ianya besar dan berat, maka lengkungan pektoral dan pelvisnya pun besar untuk nak menampung saiz dan juga berat badan haiwan tersebut. Okey. Maka untuk haiwan vertebrata akuatik, okey, kita ada hidupan vertebrata akuatik yang hidup di laut. Okay, contohnya ikan dolphin ataupun ikan paus. Okey. So, untuk haiwan vertebrata akuatik ini ianya mempunyai rangka dalam yang lebih kecil, okey, berbanding dengan haiwan vertebrata darat.
Sebab apa? Sebab darat dia memang kena support berat badan dia sebab tindakan graviti. Okey. Tapi untuk haiwan vertebrata akuatik, mereka berada dalam laut. Okey. Berarti kat sini berat badan mereka ini jauh lebih rendah. Okay, walaupun paus tu besar sekalipun, tapi sebabkan ianya berada dalam laut, maka ianya tak perlu rangka dalamnya agak besar untuk nak menampung berat badannya, sebab daya apungan yang dihasilkan oleh oleh cecair akan membantu dalam menyokong berat badan haiwan tersebut. Okey. So, sebab itulah untuk haiwan vertebrata akuatik, walaupun luar saiznya agak besar, tetapi secara amnya rangka dalamnya agak kecil sedikit berbanding dengan haiwan vertebrata darat. Okey. So, lengkungan pektoral dan juga lengkungan pelvis haiwan akuatik ini pada amnya adalah kecil dan lemah. Okey. So, vertebrata akuatik seperti ikan paus, dia boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Okey. So, saiz haiwan tersebut di luar mungkin lebih besar daripada rangka dalamnya, iaitu seperti ikan paus. Okay. So, paus nampak besar kat luar, tapi dalamnya adalah kecil, rangkanya kecil. Okay. Sebab apa? Sebab rangkanya basically hanya untuk nak memberi bentuk, memberi sokongan kepada haiwan tersebut, tapi bukannya untuk nak menampung berat badan haiwan tersebut. That's why lengkungan pektoral dan juga lengkungan pelvisnya adalah jauh lebih lemah daripada haiwan vertebra daratan. Okay. Sebab itu dikatakan kerana berat badan haiwan akuatik ini disokong oleh daya apungan ataupun buoyancy pressure. Okey. So, ini adalah haiwan vertebrata akuatik. Okay, kita tengok pada burung. Okey. So, burung pula mempunyai struktur tulang dalam yang beradaptasi untuk terbang. Okey. So, bila burung jenis haiwan yang ada kepak, yang boleh terbang, so rangka dalam burung tersebut mestilah sesuai dengan sifat hidupnya, iaitu untuk terbang. Berarti kat sini tulang ataupun rangka dalam burung ini dia ringan. Okey. So, kita boleh panggil sebagai tulangnya tulang berongga. Okey, dia ada ruang-ruang rongga yang akan menyebabkan tulang-tulang burung ini jauh lebih ringan daripada rangka dalam bagi haiwan-haiwan yang lain. Okey. So, tulang sternum. Okey, sini ada tulang sternum, tulang dada bagi burung yang pipih dan luas. Yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat perlekatan otot untuk penerbangan. So, tulang dada bagi burung ni dia dah pipih. Pipih ni macam dia nipis dah, dan juga dia luas. Okey. Sebab apa? Sebab akan ada otot-otot yang membantu dalam pergerakan kepaknya akan attach kat sini. So, dia akan membantu dalam proses menggerakkan kepak burung tersebut untuknya terbang. Okey. So, tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. Okey. So, tulang-tulang burung adalah rongga, berongga dan juga dia ringan. So, selain itu juga saiz tengkorak burung. Okey, saiz tengkorak burung adalah jauh lebih kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain dan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. So, Allah jadikan rangka dalam burung ini sangat-sangat sesuai untuk sifatnya, iaitu untuk terbang, di mana tulangnya berongga dan juga ringan. Okay. So, tulang dadanya pipih dan luas untuk membenarkan banyak otot-ototnya attach dekat sini untuknya menggerakkan sayapnya. Okay. Kemudian tengkorak burung pun jauh lebih kecil daripada haiwan lain. Okay. Basically untuk nak memudahkan burung itu terbang. Kalau terbang pun paling besar. Betul kita manusia, badan macam burung. Okay. Memang kalau kamu terbang jatuh balik ke bawah. Okay. So, dia akan hilang balance. So, burung punya tengkorak sangat-sangat kecil. Okey. So, ini ialah fungsi rangka dalam bagi setengah haiwan vertebrata. Okey. So, insya-Allah untuk kelas yang akan datang kita akan tengok kepada sistem rangka manusia. Okey, bagaimana sistem rangka manusia kita ini? Okey, apakah tulang-tulang yang ada dalam badan kita? Dan apakah fungsi bagi setiap tulang tersebut dan nama-namanya? Okey. So, untuk kelas ini cukup sekadar pada tajuk ini. So, saya harap semuanya berada di rumah dalam keadaan yang baik. Okey, dapat study lah. Okey, walaupun tiada di depan saya atau depan guru-guru, kami percayalah yang anda semua di rumah melaksanakan tugasan yang telah pun diberikan oleh para guru. Okey, saya harap semua jangan terlalu leka lah dekat rumah tu, walaupun kamu tengah tampak memang SPM pun tahun depan dan sebagainya, tapi persediaan perlu diambil seawal tahun ini. Okey. So, akan datang saya akan berikan lagi saya akan berikan satu tugasan sebagai syarat untuk nak mengisikan markah pertengahan tahun kamu.
So dalam masa minggu ni insya-Allah lah saya akan bagi tugasan tersebut pada guru kelas kamu untuk kamu laksanakan. Okey. So sekian, terima kasih. Semua kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.